Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Dalam episod ini, saya nak kongsikan macam mana cara saya build jentera daripada kategori Pro Stock. Okay, kepada siapa yang tak tahu apa itukah Pro Stock. Okay, Pro Stock ni dia basically sama je follow macam rules racing yang lain. Cumanya dia ada beberapa rules yang spesifik untuk Pro Stock lah. Sebagai contohnya, yang pertama ialah chassis ke rim ke tak boleh dipotong, ditebur ataupun dibuat trimming. Okey, yang keduanya kita cuma boleh dibenarkan untuk pakai motor daripada tune series saja. Okey, atomic tune, rev tune saja. Okey, dan yang ketiga kita cuma boleh pakai 3 set FRP, dan seperti mana yang saya ada sekarang ni, saya pakai yang depan, yang belakang, dan saya pakai juga yang side stay tepi. Okey, alright, dan antara rules dia lagi, kita cuma dibenarkan untuk pakai roller plastik sahaja. Dan lain-lain rules kalau anda nak tengok nanti anda boleh tunggu di hujung video nanti saya akan letakkan sebuah rules Pro Stock yang terkini ya. Okey, alright, so first of all saya nak tunjukkan macam mana cara saya set up dia punya tayar. Okey, seperti mana anda dapat tengok depan anda sekarang ni, saya gunakan rim daripada jenis Fin. Okey, dan ini adalah daripada size medium dan saya menggunakan tayar daripada jenis maroon ataupun low friction. Okey, kalau anda belum pernah tengok lagi video saya, anda boleh tengok, saya dah sertakan link pada ruangan deskripsi di bawah yang mana saya dah buat test drive ataupun kereta ni sebelum ini. Okey, alright. Untuk pemasangan tayar, apakah yang saya lakukan ialah saya akan gunakan ini guys. Ini ialah double sided tape biasa. Okey, double sided tape ni saya akan tarik, saya akan keluarkan sepanjang lebih kurang dalam 6 cm. Okey, saya akan buka, saya akan potong dalam 6 cm, panjang lebih kurang macam ni, dan lepas tu saya akan potong tengah guys. So dia akan jadi dua lah. Okey, so dia akan jadi rupa dia macam ini. Okey, macam ni. So apa function saya gunakan double sided tape ni ialah untuk memastikan yang tayar ni lah dia lebih grip kepada rim, dan tayar ni takkan senang tercabut lah. So cara dia senang je, saya akan tampalkan dekat sini. Okey, dan saya akan pusing je. Okey, macam tu. So bila dah tampal, jadi tanggalkan dia punya layer luar ni. Okey, dan kemudian kita pun boleh pasang kita punya tayar. Okey. Okey, alright, settle bab tayar dan juga dia punya rim. Okey, untuk kategori motor yang boleh gunakan, macam saya cakap tadi, kita cuma boleh pakai tune series. Okey, dan apa yang saya pakai untuk jentera saya dalam video yang sebelum ni ialah atomic tune 2 motor. Okey, yang ni dah pun di break in. Okey, so saya pakai motor daripada jenis atomic tune. Oh, okey, alright, dan lagi satu saya nak tunjukkan gear yang saya gunakan. Okey, gear yang saya gunakan simple je, gear daripada high speed, color merah. Okey, okey, alright, settle pasal motor dan juga gear. Sekarang yang seterusnya saya nak mulakan pemasangan FRP plate dan juga brake depan dan juga bahagian belakang. Jadi sekarang ni saya akan mulakan dengan gunakan brake bahagian depan terlebih dahulu. Macam yang anda dapat tengok kat sini, inilah brake standard yang diberikan dalam kit FMA. Anda juga boleh gunakan brake plastik yang didatangkan dengan starter pack. Okey, ataupun anda boleh terus beli dekat Arzon pun ada jual brake plate untuk starter pack tu. Okey, tapi untuk saya just nak jimat kos, so saya just guna balik brake yang diberikan oleh kit FMA ni lah. Okey, so apa yang akan saya buat sekarang ialah saya akan gunakan skru sepanjang lebih kurang, ini adalah skru daripada 25 mili. Okey, skru daripada 25 mili, dan saya akan masukkan through lubang sini guys. Okey. Okey, masukkan through lubang sini dan masukkan through bumper dekat bahagian sini. Okey, bila kita dah siap pasang skru tadi, so kita nak pasang dia punya front bumper plate pula. Okey, yang saya ada sekarang ni depan saya adalah daripada jenis Foley Culp 30th anniversary. Okey, yang ni daripada 1.5 mm sebab untuk rules Pro Stock semua FRP plate hanya boleh pakai 1.5 mm sahaja. Kalau anda tengok dalam video saya sebelum ni tu, saya dah silap, saya dah terpakai yang 2 mm. So saya tukarlah kepada yang 1.5 mm. Okey, secara pemasangan roller pula saya akan menggunakan
menggunakan skru. Okey, ini adalah skru daripada kepanjangan 35 mili. Okey. So cara dia adalah kita perlukan ni Okey, ini kita panggil apa ni, brass eyelet ni, ataupun apa dah ni, biasa saya panggil roller spacer je lah. Okey, brass eyelet, roller spacer, whatever. Yang ni memang ada jual. Okey, alright. So bila kita masukkan macam ni, apa saya masukkan sekarang ialah ini adalah roller daripada bawaan box. Okey, biasanya kalau kita pakai untuk box stock kita akan pakai macam ni, tapi untuk sekarang ni saya akan pakai secara terbalik guys. Okey, so saya akan masukkan macam ni. Okey, sebab apa? Sebab saya nak roller ni berada lebih rendah ke bawah, lebih rapat dengan track. Okey, so bila kita dah masukkan sini, kita masukkan ni bearing washer. Okey, masukkan bearing washer. Okey, lepas tu kita masukkan ini aluminium spacer, okey, ataupun plastik spacer. Okey, masukkan ni 1mm punya saiz. Okey, dan lepas tu kalau kata dekat anda punya FRP plate ni ada bekas apa ni, countersunk. Okey, saya akan recommend anda untuk pakai inilah washer macam ni. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita dah ada countersunk ni, takut bila kita pasang, takut nanti dia goyang-goyang. So bila kita ada washer tu, dia akan lebih stable lah. Okey, alright. So masukkan dekat lubang. Untuk yang ni saya akan masukkan dekat lubang 13 mili punya lubang. Okey. Alright, seterusnya saya pakai ni spacer 12 mm. Okey, masukkan tambah lagi another 3 mm. Dan selepas itu kita masukkan lagi sekali eyelet ni. Okey, brass eyelet ni, dan lepas tu kita masukkan roller. Okey, yang ni juga roller bawaan box ini dapat dalam kit FMA juga. Yang ni biasanya kita gunakan untuk roller belakang dekat kit FMA. Saya tak sure whether dekat dalam kit lain ada dapat roller yang macam ni tak. Okey, so saya akan gunakan roller ni bahagian atas untuk jadikan sebagai stabilizer. Okey, dan seterusnya kita pakaikan bearing washer lagi satu dekat atas ni. Okey, dan lepas tu kita tutup dengan lock nut 4 mili, tapi saya akan pasangkan secara terbalik. Okey, macam tu. Okey, nampak tak? Okey, so bila dah ikat ketat, kita test. Okey, roller, semua roller bergerak dengan lancar Okey, alright. So kita ambil kita punya kit tadi dan kita masukkan saja dekat lubang-lubang ni Okey, saya masukkan macam tu. So kedudukan dia akan jadi macam ni. Okey, alright. So selepas kita letak macam ni, apa yang saya akan pasangkan sekarang ialah saya akan gunakan ni washer. Okey, masukkan washer, dan kemudian saya akan kunci dengan menggunakan nut biasa. Okey. Okey, ngam untuk bahagian depan. Okey, yang seterusnya kita nak pasang dia punya side stay untuk side damper. Okey, so saya ada side damper daripada jenis macam ni. Yang ni saya dah dulu beli dekat dalam set FRP plate punya set. Juga boleh dapat dekat R-Zone. Yang ni memang khas untuk FMA chassis. Okey, sebab apa saya gunakan yang ni? Sebab saya tak berapa, memang saya dah pernah try untuk yang AR chassis punya, memang tak sesuai untuk digunakan dekat FMA chassis. So kalau anda betul nak pakai FMA chassis, carilah side stay yang guna macam ni Okey, so sekarang kita perlukan kita punya side stay, dan yang pentingnya kita kena buat countersunk dekat kesemua empat lubang 1, 2, 3, 4. Okey, 3 ni untuk kita kuncikan pada chassis, yang ni adalah untuk kita masukkan kita punya mass damper nanti. Okey, alright. So saya akan gunakan skru sepanjang ni berapa ni 10 mili Okey, ni skru sepanjang 10 mili lebih kurang. Okey, alright. Dan seterusnya kita perlukan, okey, yang ni saya ada spacer. Okey, yang ni adalah plastik spacer tadi yang berketebalan 1 mili. 1 ke 1.5 mili ni. Yang paling nipis sekali ni lah. Okey, so apa saya akan buat? Saya masukkan dekat dalam ni, lubang ni. Silap. Masukkan dekat dalam masukkan dekat dalam FRP plate ni, side damper plate Okey, masukkan dia punya ni spacer 1 mili. Okey. Alright. So selepas itu kita akan kuncikan dekat chassis.
So kita just repeat balik perkara yang sama dekat lagi dua lubang lain ya. Okey, masukkan skru. Okey, kemudian masukkan spacer. Okey, rendahkan sikit dan kemudian kunci. Tujuan kita buat macam ni adalah sebab saya nak kita punya side damper punya plate ni lebih rendah okey, supaya lebih rendah dia punya pusat gravity dia. So ini akan jadikan kereta lebih stable lah ketika berada dekat atas litar. Okey, alright. So kita masukkan yang ketiga. Dan lepas tu kita boleh kunci. Okey, kalau siapa-siapa yang risau tentang ground clearance, okey, bagi saya tak perlu risau pasal ground clearance. Sebab apa? Sebab kita pakai tayar yang jenis standard tak, bukannya tayar yang di trim. So kebiasaannya anda akan dapat masih lagi ada ground clearance around 1.5 mili. Okey, alright. Jadi ikutkan ketebalan yang saya gunakan ni pun lebih kurang 1.5 1.5. Okey, so memang tak ada kacau. Okey, alright. So memang boleh buat cara macam ni. Okey. Alright, so selepas itu kita akan ambil apa ni, skru sepanjang 25 mili. Okey. So skru sepanjang 25 mili tadi saya akan masukkan dekat dalam lubang ni lah tadi. Okey, masukkan dekat dalam lubang ni. Lepas tu kita perlukan washer. Masukkan washer. Dan lepas tu kita perlukan nut. Dan kita repeat benda yang sama di sebelah lagi satu juga. Okey, untuk rear stay pula saya akan pakai ni multi roller rear stay, ready standard, macam-macam design ada. Anda boleh pilih design mana yang anda berkenan. So saya pilih design yang ni lah. Okey. Alright. So yang ni nanti cara saya pasang roller ialah saya perlukan yang ni skru. Okey, skru ini kepanjangan dia ialah 35 mili. Okey. Alright, cara pasang dia almost the same macam mana kita pasang roller depan tadi. Tapi untuk kali ni saya pakai roller daripada size berapa ni 14 Okey, yang ni adalah roller 14 mili. Yang ni saya dapat daripada kit Neo VKS. Okey, so saya masukkan ni tadi brush eyelet ni. Okey, saya akan masukkan roller kat dalam ni. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya bearing spacer. Okey, kemudian selepas masukkan bearing spacer saya akan pakai ni yang 6mm punya apa spacer. Okey, so dah pasang yang 6mm punya. Okey, so sama juga macam tadi. Kalau kata dekat dalam anda punya rear stay ni dah memang ada lubang kontesang, silalah pakai apa ni washer Okey, untuk mengelakkan dia bergoyang-goyang. Okey, so yang ni saya pakai washer lah sebab dah memang ada lubang kat situ. Okey, yang ni so saya akan masukkan lubang dekat lubang 13mm. Alright, so lepas masukkan tu kita masukkan ni yang 12mm punya. Kemudian kat sini kita ada brush eyelet ni. Okey, kita masukkan roller. Masukkan bearing spacer. Okey. Dan seterusnya kita lock dengan menggunakan lock nut. Yang ni saya gunakan lock nut yang bersaiz 4mm. Okey, alright. So bila dah kunci tu, cuba test boleh tak roller anda berpusing. Kalau roller boleh berpusing tu maksudnya betul lah cara pasang tu. Okey, kalau roller anda rasa ketat tak boleh nak berpusing, tu adalah punca dia tu. Okey, alright. So kita dah siap pasang benda ni. Apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan pasangkan dia kepada kita punya chassis tadi. So untuk pasangkan ke chassis saya akan pakai skru standard yang kita boleh dapat dekat dalam box. Okey, pakaikan dekat lubang ini dan kemudian saya akan kuncikan pada lubang sini. Oh okey, alright. Saya akan letakkan pakai washer dulu macam biasa. Okey, macam tu. Baru saya lock dekat chassis. Okey, dah siap kunci. Anyway guys, saya lupa nak bagi tahu lah. Okey, so ini ada dua benda. Okey, memang ada jual apa tu bearing spacer dengan eyelet ni.
Okay, dua-dua ni memang bagi saya memang patut belilah, sebab kalau nak main Pro Stock ni memang banyak guna benda-benda macam ni guys. Okay, sebab kita akan guna roller plastik. So bila pakai roller plastik ni, inilah dua item yang perlu ada. Ada yang orang kata oh senang nak buat Pro Stock sebab kita cuma pakai roller plastik je. Dan apa yang dia orang tak ingat, dia orang tak pasal ialah roller plastik ni kalau nak dengan skru biasa, dia tak boleh guys. Dia akan ada lubang, dia akan bergoyang-goyang. So kita perlukan brass eyelet tadilah untuk pastikan yang roller ni boleh melekat kuat, dia tak ada goyang-goyang. Okay. So sekarang ni kita dah siap pasang kita punya FRP plate belakang, dan kita perlukan yang last kali, kita perlukan ni brake belakang. Okay, so inilah rear brake stay daripada AR Chassis punya. Yang ni pun anda boleh dapatkan ke R-Zone. Cumanya untuk yang saya punya ni, saya dapat saya ambil daripada starter pack, FMA Chassis punya starter pack. Okay, dan cara pasang dia, yang pertamanya anda kena tengok dekat sini ada dua lubang. Okay, dekat sini ada dua lubang. So anda boleh pilih nak lekatkan pada lubang yang mana satu guys. Ni. Okay, untuk saya akan pilih lubang ni lah, sebab saya nak pastikan brake ni dia jauh ke belakang sikit daripada chassis. Okay, alright, so saya akan kuncikan pada lubang yang ini. Okay, so bila dah pasangkan skru, tak payah nak ketat-ketat sangat sebab kita nak perlu buat adjustment lagi. Dan bila dah pasang macam ni, apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita perlu skrukan pada kedua-dua lubang yang berada dekat bawah chassis ni. Okay, so bila dah masukkan skru, apa yang perlu kita buat ialah kita adjust bagi dia betul-betul center ya guys. Ya, nampak tak plastik kan, sebab dia plastik. Okay, so kita adjust bagi betul-betul center, lurus. Bila tengok dah rasa agak lurus, barulah kita boleh ketatkan skru dengan betul-betul. Okay, alright. Okay, so dah siap dah bahagian brake belakang. Seterusnya kita nak buat pemasangan damper pula. Okay, dan dekat sini saya ada damper daripada jenis dish type. Okay, yang ni ringan je. Okay, dan jenis dish type ni saya akan pasang di bahagian hadapan. Okay, dekat tempat kita pasang skru 25mm tadi. Okay, dan kemudian saya akan skrukan dengan lock nut yang bersaiz 4mm. Okay, siap damper untuk bahagian hadapan. So untuk bahagian yang tengah pula, saya akan gunakan daripada jenis bullet type. Okay, so bila anda beli base damper daripada jenis bullet, anda akan dapat dua pasang macam ni tau. Okay, satu yang petak dan satu yang kepala bulat. So kita akan gunakan yang kepala petak ni. Okay, dan kita akan masukkan secara terbalik. Okay, nampak tak? Okay, lubang dia kat situ. So lubang dia ni akan duduk menghadap belah bawah. Okay, sama juga sebelah sini pun kita akan pakai yang sama juga, masuk belah bawah, dan kemudian kuncikan dengan menggunakan lock nut. Okey, untuk damper yang terakhir saya akan gunakan skru daripada 25mm. Okey, ini ada 25mm dan kita akan pasangkan dekat atas brake plate tadi guys. Okey, dekat lubang yang tengah ni, nampak tak? Dekat lubang yang tengah ni. So cara pasang saya ialah macam mana? Okey, pertama sekali saya akan masukkan dulu mesh damper dekat dalam ni. Okey, pastikan dia punya lubang ni menghadap belah sini. Okey, masukkan dulu. Okey, kemudian saya akan masukkan lock bukan lock nut ni nut biasa. Okay, so saya masukkan nut dan kemudian saya akan masukkan washer. Okay, masukkan washer kat situ. Okay, selepas kita dah buat setting macam ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan letak dekat lubang ni dan saya akan skrukan skru ni masuk ke dalam bumper brake plate tadi. Okay, alright. So saya akan skrukan masuk sampai agak-agak dah ketat. Okay, so sekarang dah agak dah ketat. Apa yang saya akan buat ialah saya akan gunakan ni panah, ni standard yang kita boleh dapat daripada dalam kit. Kita akan kuncikan nut ni tadi. Okey, bagi dia ketat. So akan ada dua force lah yang mengikat skru ni pada brake plate tadi. Okey, dah ketat. Okey, so dia akan main macam tu. Alright. Jadi lagi satu ni simpan lah. Okey. So lagi tutupkan dengan kaul. Pastikan anda menggunakan kaul plastik. Setahu saya tak boleh pakai kaul daripada jenis polycarbonate. Okay, alright, dah siap.
So kalau anda nak tengok video macam mana dia punya test run, anda boleh tengok pada link yang saya tekan pada ruangan description di bawah. Okay guys, so macam dah rupa akhir kit Broken Gigan Black Premium yang telah pun dikonvertkan menjadi Jentera Pro Stock Class. So apa pandangan anda guys? Kalau anda juga salah seorang daripada racer daripada kategori Pro Stock, kongsi-kongsikanlah ilmu dekat ruangan description di bawah supaya kita dapat share bersama-sama. Okay, sebab saya pun masih lagi baru dan saya pun masih banyak lagi buat kesilapan, dan Alhamdulillah masa kita test run hari tu pun ada abang Hakim kita yang telah membantu saya banyak dalam kategori Pro Stock ni. Okay, thank you so much Bro Hakim. Dan InsyaAllah saya akan cuba improvisekan lagi setup saya ni, dan mungkin saya akan cuba untuk masuk race juga satu hari nanti. Okay guys, so saya rasa setakat dulu video kita untuk hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, dan macam biasa kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Ukilah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.